Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KQB2 kumpulan 1 akan membentangkan tajuk kami iaitu pengguguran bayi dari pelbagai perspektif agama dan implikasinya terhadap ketamadunan manusia. Okey, baik, sekarang kita akan lihat apakah yang dikatakan dengan pengguguran bayi. Pengguguran bayi ialah keguguran atau pembuangan embrio atau janin dari rahim wanita disebabkan kematian janin itu atau kita yang menyebabkan kematiannya. Terdapat 3 jenis keguguran. Yang pertama, keguguran yang disebabkan faktor semula jadi iaitu seperti faktor alam sekitar atau trauma pada kandungan. Yang kedua, keguguran dilakukan atas sebab-sebab perubatan seperti bagi menyelamatkan nyawa ibu atau menghalang kelahiran janin yang dikesan mempunyai kecacatan yang teruk. Yang ketiga, keguguran secara paksaan iaitu keguguran yang sengaja dilakukan atas kehendak diri sendiri seperti tidak mahu mengganggu kerja atau ingin mengelakkan daripada masalah kewangan. Antara punca-punca atau faktor-faktor berlakunya pengguguran bayi adalah mempunyai masalah kesihatan. Kebanyakan pengguguran bayi ini berlaku apabila bayi yang belum lahir mempunyai masalah genetik yang boleh membawa maut, sama ada pada bayi tersebut atau pada ibu yang mengandung. Pada kebiasaannya, perkara ini dapat dikesan pada minggu ke-13 sehingga minggu ke-24 kandungan. Antara masalah lain yang berkaitan dengan kesihatan ialah mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis dan darah tinggi yang tidak dapat dikawal. Masalah autoimun iaitu antibodi yang menyerang badan sendiri dan juga masalah pada bahagian cervix. Selain itu, pengguguran bayi juga boleh berlaku atas faktor wanita yang hamil menganggap mempunyai anak akan mengganggu kerjaya dan pekerjaan mereka. Mereka lebih suka untuk mendahulukan kerjaya berbanding anak. Di samping itu, mereka berfikiran jika mempunyai anak, maka mereka perlu menukar gaya hidup mereka. Dan bagi mereka, perubahan itu adalah sesuatu yang melecehkan dan menyusahkan. Setelah itu, pengguguran boleh terjadi akibat daripada tiada perancangan keluarga yang betul. Merancang keluarga bermaksud menentukan bilakah masa yang sesuai untuk mempunyai anak, jarak kehamilan dan berapakah bilangan yang diingini oleh pasangan tersebut. Perancangan keluarga ini sangat penting bagi sesebuah institusi kekeluargaan dalam menjamin kebahagiaan dan kestabilan ekonomi serta menjadi titik tolak kepada pengurangan kes pengguguran bayi. Maka, pasangan suami isteri memainkan peranan yang amat penting dalam membuat perancangan keluarga yang sempurna. Tambahan pula, pasangan yang belum bernikah melakukan hubungan suami dan isteri juga menjadi salah satu faktor terbesar kepada peningkatan kes ini pada setiap tahun. Memetik laporan daripada Astro Awani, dianggarkan secara purata 4,000 remaja perempuan hamil bawah 18 tahun dilaporkan pada setiap tahun berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh itu, ibu bapa seharusnya mengawasi anak-anak mereka daripada terlibat dengan kes ini sebelum nasi menjadi bubur. Seterusnya adalah perspektif pengguguran bayi dalam agama Islam. Menurut Siti Khadijah Ismail, pengertian menggugurkan dalam bahasa Arab ialah al-ijhadah, yang merupakan satu kata akar bagi perkataan al-ijhad yang bererti pengguguran. Selain itu, menurut Al-Fayumi, kalimah ajhadat al-mar'atu waladaha membawa maksud seseorang perempuan yang telah menggugurkan bayinya yang tidak sempurna kelahirannya. Dalam pada itu, menurut Oxford Dictionary of Law, perkataan abortion didefinisikan sebagai keguguran, pengakhiran mengandung atau pembuangan fetus dari rahim ibu sebelum habis waktu kehamilan yang sebenar. Seterusnya adalah agama Kristian. Agama Kristian ataupun dikenali sebagai agama Samawi. Ianya dibawa oleh Nabi Isa AS. Antara asas etika yang perlu dipatuhi bagi penganut agama Kristian ialah setiap keputusan yang dibuat mestilah berpandukan pada Alkitab. Ini kerana terdapat 3 prinsip yang mempengaruhi sesuatu keputusan yang dibuat oleh mereka. Yang pertama, sembahyang, ibadah dan Roh Kudus. Kedua, gereja dan persekutuan. Yang terakhir adalah Alkitab. Menurut agama Kristian, pengguguran merupakan satu tindakan tidak wajar
Ini kerana terdapat beberapa alasan mereka. Antaranya, yang pertama, meskipun bayi yang dikandung oleh si ibu itu mengalami kecacatan, tetapi dia tidak berhak untuk membuangnya, kerana bayi tersebut perlu diberi peluang untuk hidup. Yang kedua, sekiranya keluarga ini menghadapi kesusahan, maka pihak gereja dan orang-orang Kristian akan berusaha untuk menolong mereka. Seterusnya, pengguguran bayi dari perspektif agama Hindu. Majoriti penganut agama Hindu adalah berbangsa India. Agama ini juga mempunyai pandangan mereka tersendiri mengenai pengguguran bayi. Bagi mereka, perkara ini juga adalah satu kemungkaran di dalam agama. Menurut teologi Hinduisme, perkataan himsa karma ialah satu perbuatan dosa yang setara dengan membunuh, menyeksa dan menyakiti. Takrif yang lebih mendalam tentang pembunuhan ialah menghilangkan nyawa seseorang. Menurut Kandapat, bayi yang berusia 20 hari dinamakan Anta, Preta, Kala dan Dengan, manakala bayi yang berusia 40 minggu pula diberi nama Ari-Ari, Lamas, Getih dan Yehnyum. Bagi kepercayaan Hindu, Kandapat ditugaskan untuk menjaga dan melindungi bayi yang bersudah berupa fizikal, dan Nyama Bajang pula dikhususkan untuk memastikan roh di dalam tubuh bayi dalam keadaan kuat dan teguh. Menurut kitab Arja Veda, Mano Mahantam Utamano Arbakam bermaksud janganlah mengganggu dan membahayakan bayi. Menurut kitab Atharva Veda juga memaklumkan bahawa Anagohatya Vaibhima, dengan erti kata lain, jangan membunuh bayi yang tidak berdosa. Rentetan daripada kenyataan di atas dapatlah diketahui perbuatan membunuh dan mencederakan bayi dibenci oleh golongan agama Hindu. Baiklah, saya akan terangkan tentang implikasi pengguguran bayi dari sudut individu. Yang pertama, mengakibatkan seseorang itu hilang kewarasan dan jati diri. Kenapa? Sebab mereka berasa tertekan kerana tak dapat sokongan daripada keluarga dan kenalan rapat. Ada juga yang melakukan perbuatan ini sebab dapat kutukan daripada orang sekeliling. Seterusnya, mereka yang melakukan perbuatan ini juga dianggap tidak berperi kemanusiaan kerana mereka sanggup membunuh bayi yang tidak berdosa. Kalau kita lihat daripada segi lain, sekiranya pelaku adalah mangsa rogol, mereka lebih memilih untuk mencederakan diri mereka kerana berasa kesal apabila mengetahui anak yang sedang dikandung adalah anak daripada hasil yang tidak halal dan bukan atas kehendak sendiri. Seterusnya, implikasi pengguguran bayi terhadap masyarakat. Yang pertama, melahirkan sebuah masyarakat yang porak-poranda, di mana masyarakat saling menuding jari dengan meletakkan kesalahan kes ini kepada pihak tertentu kerana tidak dapat mencegah kes pengguguran bayi ini daripada berlaku lagi. Seterusnya, masyarakat tiada unsur persefahaman, yakni simpati dan empati. Bermaksud masyarakat hanya tahu, mengeji dan menghina si pelaku, tetapi mereka tidak melakukan sebarang usaha seperti membimbing mereka ke jalan yang benar. Yang ketiga, akan menghancurkan sebuah institusi masyarakat yang makmur. Seperti yang kita tahu, pengguguran bayi adalah perkara yang keji kerana ia seperti membunuh. Dengan wujudnya isu ini, ia akan menjadikan suasana dingin dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita masuk ke bahagian cara-cara mengatasi masalah pengguguran bayi. Yang pertama ialah melalui pendidikan seksualiti komprehensif. Kaedah ini memberikan pendidikan dan maklumat tentang cara-cara melindungi diri sewaktu berhubungan seks dan bagaimana menangani kehamilan tak dikehendaki secara selamat. Kajian menunjukkan yang pendidikan ini mengurangkan risiko tinggi perlakuan seksual dan masalah pengguguran bayi. Yang kedua ialah melalui pencegahan kehamilan, iaitu kontrasepsi. Semua orang memerlukan maklumat dan akses kepada kaedah-kaedah kontrasepsi yang berlainan agar bersesuaian dengan gaya hidup mereka. Juga, memberikan perkhidmatan kontraseptif tanpa bersikap menghakimi adalah mustahak kerana orang merasa takut jika diletir. Perlakuan sebegitu walaupun berniat baik menyebabkan penyisihan khususnya bagi remaja yang memerlukan akses kepada perkhidmatan kesihatan reproduktif dan seksual. Justru, memaksa mereka membuat keputusan secara melulu yang membawa kepada pengguguran bayi. Cara yang seterusnya dalam mengatasi masalah ini adalah dengan mengadakan kempen kesedaran. Berbagai kempen yang boleh diadakan oleh kerajaan dan badan NGO lain dalam memberikan kesedaran kepada semua yang berkaitan. Selain itu, masalah mangsa boleh diselami oleh para kaunselor agar mereka berfikir sekali lagi sebelum melakukan perbuatan tersebut.